kami ahli-ahli parlimen daripada Sabah sekali lagi membuat sidang akbar ini untuk membuat beberapa pernyataan. Yang pertamanya, usul yang saya telah hantar, pemberitahu usul supaya di bawah peraturan 18/1/2 meminta supaya Warta Kerajaan Persekutuan, Perintah Perlembagaan Persekutuan, kajian semula pemberian khas di bawah perkara 112D Negeri Sabah 2023 supaya dapat dibahaskan pada pagi tadi untuk memberi peluang pada Kerajaan Persekutuan memberi penjelasan apakah formula yang telah digunakan untuk mencapai kuantum yang telah diberikan, yaitu contohnya pada tahun ini 300 juta. Oke. Sebab 112D dalam perkara 112D dalam perlembagaan persekutuan ini adalah pelaksanaan di antara perkara yang ada kaitan dengan perkara 112C dan juga section 2 kurungan 1 bab 4 jadwal ke-10 perlembagaan persekutuan, ya. Tapi dia ditolak. Jadi ini penolakan dia. Usul itu ditolak dengan alasan bahwa pemberitahu usul saya itu kurang daripada 24 jam. Jadi memanglah kurang 24 jam sebab yang ini pun dibentangkan pada jam 10 pagi kemarin semalam. Ya, dan memanglah saya hantar tengah hari dan ya memang kurang daripada 24 jam. Itu sebab saya minta petua daripada Tan Sri Speaker tadi bagaimana kita menangani perkara sedemikian rupa di mana dia memang kurang daripada 24 jam, ya. Tapi kita mengucapkan terima kasih kerana yang pertamanya dia lebih kurang bersetujulah satu perkara ini kita akan bawa dan akan di dalam jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai kewangan dan ekonomi akan dijemput daripada Kementerian Kewangan untuk memberi penjelasan terperinci tentang formula yang telah digunakan. Dan pada ketika itu kita akan jemput juga ahli-ahli parlimen daripada Sabah untuk mendengar dan juga memberi pandangan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga bersetuju supaya ada peluang dalam persidangan akan datang supaya ini dapat dipertimbangkanlah, dibahaskan. Sebab ini adalah satu perkara yang sangat penting. Yang kedua, kami ahli-ahli parlimen daripada Sabah, kami pun sangat-sangat prihatin dan kami sangat terkejut dengan perkara ini sebenarnya. Sebab warta ini samalah dengan warta yang telah dibentangkan pada tahun 1971, yaitu satu warta yang mewartakan, satu gazet mewartakan tentang kuantum pemberian khas Sabah itu di bawah artikel perkara 112C, ya. Jadi kami sangat khawatir yang ini akan menjadi presiden. Dia buat begini saja. Dan dengan itu maka hak Sabah untuk mendapatkan 40% daripada jumlah pungutan hasil persekutuan di Sabah itu ditiadakan begitu saja. Sehingga kan status hak Sabah itu dipersoalkan, ya. Jadi dengan itu kami telah bersetuju di kalangan kami ahli parlimen, kami akan menghantar satu memorandum kepada Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah meminta jasa beliau untuk menubuhkan satu majlis perunding pelaksanaan Perjanjian Malaysia tahun 63 yang melibatkan semua ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri dan senator tidak kira parti. Sama ada dia di dalam kerajaan ke pembangkang, semua wakil-wakil rakyat. Dan kami minta juga supaya majlis perunding ini dapat bermesyuarat sebelum mana-mana persidangan parlimen supaya kami dapat mendapat peluang untuk memberi pandangan kami dan boleh diambil kira di peringkat kerajaan negeri dan juga di peringkat persekutuan lah pada rakan-rakan kami yang ada di kabinet, ya. Sebab kadang-kadang kami di sini bersuara, tetapi di peringkat kerajaan negeri kaki tangan dia kadang-kadang dari segi mereka melaksanakan ada yang ada dia punya tidak kesampaian lah apa yang kami hasratkan, ya. Jadi itu yang saya ingin nyatakan. Barangkali rekan-rekan saya ingin memberikan sesuatu.
Silakan. Saya harap boleh dengar ya. Pertama sekali pada saya cakap terus terang lah, saya mungkin sebenarnya saya agak kecewa juga. I don't think it's a good practice untuk kita warta kan yang begini penting, yang begitu sensitif, yang hari-hari kita tanyalah mana-mana dengan MP Sabah, tanyalah daripada mana-mana parti sekalipun kan, isu 40%, isu 112C, 112 ni is always been daripada mulut kita bah. Kita selalu cakap benda tu hari-hari dalam setiap perbahasan kita, especially dalam belanjawan. It's not a good practice. Kita sejak itu warta dan menganggap kita tidak ambil peduli tentang itu. Pada saya kecewa di situ ya. Pertama, bayangkan macam saya semalam, kemarin, saya sakit, saya tidak dapat hadir parlimen. Jadi macam mana kita mau tahu? Kan you don't give us enough time untuk study. Itu satu perkara. Dan perkara yang begini sensitif, warisan, saya mewakili parti warisan lah dalam kawan-kawan saya ini. Kita begitu konsisten dalam bercakap tentang 40%, tentang 112C, 112D. Dan dalam saya punya belanjawan baru-baru ini, saya ada bagi tahu. Saya cakap, okey, nanti warta untuk 112D ni, nanti pemberian khas ni kita akan buat bahas atau tidak. Saya dah tanya tapi tidak dijawab. Saya tanya juga soalan yang sama. Adakah pemberian khas hari itu yang bila dijawab oleh yang berhormat Timbalan Menteri, kan adakah itu adalah kuantiti sebenar, bukan kuantiti, amount according to 112C, 112D. Dan apabila jawapan diberikan kepada saya, nampaknya dia seolah-olah membetulkan saya punya kita panggil ni insting lah, yang bahawa amount yang disebut di dalam dewan itu sebenarnya bukan according to 112C. So sebab itu pada saya warta yang begini sensitif. Dan saya tanya juga pada waktu itu, adakah warta ini nanti akan ada letak perkataan interim? Tidak ada. So benda-benda begini is very sensitive to us. Tanyalah daripada di kalangan kami ni, sangat sensitif. Jadi saya minta akan ada assurance ya daripada federal nanti, Kerajaan Persekutuan, bahawa warta begini penting akan dibahaskan ya, sebab sekarang ini formula kita tidak tahu ni dari mana. Formula 40% ni dari mana datang. Kita sebagai ahli-ahli parlimen kita tidak tahu. Kita mau tahu sebab tugas kita untuk tahu dan tugas kita untuk bagi tahu kepada orang Sabah, kepada negeri kami negeri kami macam mana, dan kita pertahankan. Kami ni di sini ini untuk mempertahankan. So saya harap nanti ada assurance bahawa warta yang sebegini penting ini nanti dibahaskan lah. Ya, saya rasa semua kita mau bahas dan semua kita juga mau tahu. Terima kasih. Terima kasih pada para pemberita, rekan-rekan. Berkaitan dengan tentang 40% Sabah, masa dalam parlimen, sisi penggal yang lalu saya telah memberi tekanan yang kuat terhadap perkara ini karena kita tahu kita sudah lama ketinggalan. Perkara ini sangat penting untuk Sabah. Itu adalah janji yang telah diberikan kepada pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Jadi bila kita melihat warta yang sebegini yang diletakkan di atas meja dan menganggap kami semuanya bersetuju dengan begitu saja, ini adalah terang-terang satu penghinaan bagi saya sebagai seorang MP. Saya tidak akan terima jumlah yang diberi ini. Saya tidak akan terima. Saya tolak walaupun sudah dinyatakan inilah warta kerajaan. Saya dengan sekeras-kerasnya menolak warta ini karena ini tidak adil kepada rakyat Sabah yang sudah lebih 60 tahun di dalam negara ini. Setiap tahun Kerajaan Persekutuan dan Malay Petronas mengambil lebih daripada 60 bilion hasil. Lebih daripada 60 bilion. Ini belum masuk semua agensi-agensi Kerajaan Persekutuan terima hasil di negeri Sabah. Yang dikembalikan kepada kita baru 6 bilion. Saya sudah berkali-kali kata, tidak boleh demikian. Jadi yang kali ini pun kita melihat federal ada uang yang banyak. Lebih 90 lebih bilion. Tetapi tidak mau kembalikan 40% cukai daripada Sabah. Cukai di Sabah kurang 4 bilion, 5 bilion. Kurang, kalau 40% pun baru 2 bilion lebih. Kenapa daripada 90 lebih bilion ini tidak dibayar dulu kepada negeri Sabah? Dan kemudiannya sekarang semua kampung dapat 100 ribu. Kita terima kasihlah
kepada inisiatif kerajaan. Tetapi pada anggapan saya Semenanjung ini sudah begitu maju ke depan. Bayar dulu apa yang terhutang kepada Sabah. Kita ketinggalan ke belakang. Sabah, Sarawak. Kalau Anda bagi 100 ribu, Semenanjung dapat lebih kurang 2 bilion. Sabah dapat 500 juta. Sarawak lebih kurang 600-700 juta. Kita akan sentiasa ketinggalan. Jadi sebab itu kita mau supaya perkara ini berkenaan dengan pemberian khas dan juga 40% itu kerajaan persatuan mesti laksanakan. Jangan tipu kami lagi. Itu saja bagi saya. Terima kasih sahabat-sahabat daripada semua agensi berita. Saya sebagai wakil rakyat yang baru lah, walaupun baru tetapi saya paham berkenaan dengan tuntutan Sabah, perjanjian 63 terutama sekali kepentingan 40% daripada pungutan cukai di Sabah ini merupakan satu asas ataupun satu tuntutan yang seolah-olah tiada penghujung bagi kami di Sabah. Walaupun kita nampak dari segi penghasilan kerajaan pusat itu memadai untuk menunaikan apa yang telah termaktub dalam perjanjian 1963, tetapi sehingga sekarang masih diabaikan dan perkara yang terbaru apa yang kita nampak tiba-tiba diletakkan satu pewartaan. Bila disebut pewartaan ini bermakna ia adalah satu persetujuan bersama ataupun suatu undang-undang yang telah diluluskan di dalam parlimen. Dan dalam pewartaan ini telah disebutkan jumlah-jumlah tertentu sehingga 2027 yang mana perkara ini tidak dirunding di dalam parlimen dan terus diletakkan di atas meja dan diwartakan. Jadi sebagai wakil rakyat dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat wakil rakyat ahli parlimen yang lain daripada Sabah, saya rasa perkara ini perlu dibincangkan semula walaupun telah diwartakan, tapi kita di dalam parlimen sentiasa terbuka untuk membincangkan semula. Itu yang pertama. Dan usul yang telah ditolak ini kita harap supaya usul tersebut untuk membincangkan penggesetan ataupun pewartaan yang telah diletakkan semalam di atas meja kami dapat dibincangkan dalam sesi parlimen yang akan datang. Itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, saya telah juga mencadangkan kepada rakan-rakan ahli parlimen di Sabah supaya kita bersama-sama menandatangani satu memorandum kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah supaya diadakan satu majelis perundingan yang melibatkan semua ahli parlimen dan juga semua adun daripada Sabah dalam masa yang terdekat ini, yaitu sebelum, kalau boleh sebelum hujung tahun ini, untuk membincangkan perkara-perkara yang dijadikan asas sebagai perundingan kepada pihak kerajaan persekutuan, yang mana setakat ini saya nampak majelis perundingan yang dianggotai oleh beberapa orang menteri daripada Sabah mungkin tidak mencapai matlamat apa yang kita harapkan, yaitu untuk mendapatkan kembali hak kita melalui perjanjian 1963 yang mana saya nampak memerlukan kerjasama daripada semua pihak, ahli-ahli politik daripada Sabah, sama ada MP ataupun daripada ADUN. Dan perkara ini kita harus segerakan sebab kalau boleh perkara-perkara yang dibincangkan di dalam majelis perundingan tersebut dapat kita putuskan dan kita kemukakan kepada mesyuarat perundingan untuk keputusan MS63, terutama sekali perkara-perkara yang perlu kita muktamadkan dalam tahun hadapan ini ataupun awal tahun hadapan. Jadi saya mohon supaya sahabat-sahabat daripada Sabah, semua MP, tidak kiralah parti apa, saya sebagai wakil rakyat bebas, maka saya mohon supaya semua wakil rakyat daripada Sabah, ahli parlimen dan juga wakil rakyat Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Undangan Negeri daripada Sabah, khususnya kepada yang amat berhormat Ketua Menteri, supaya mengambil
inisiatif untuk kita bertindak dengan seberapa segera. Terima kasih. Oke, yang terakhir saya mau sebut yang Mabuhma Perdana Menteri semasa sambutan keamatan tahun ini di Hong Kong Keisaan telah menyatakan bahwa kepimpinan hari ini adalah generasi pewaris dan pelaksana kepada semua perjanjian Malaysia yang telah dipersetujui pada tahun 63. Tidak perlu dirunding katanya, laksana saja. Jadi tiada lagi mau dirunding-runding, apa hak di sini, laksana saja sebenarnya. Itu yang kami tuntut. Jadi kami tidak mau lihat hal-hal seperti begini sebab ini ulang lagi. Seperti dulu juga tahun 1971. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mau sebut lagi seperti semalam bahwa rakyat Malaysia ini semakin polarized. Berbagai isu lah, agama lah, kaum lah dan sebagainya. Dan salah satu lagi faktor dia ialah kerana kegagalan melaksanakan semua perlakuan, semua persetujuan dalam perjanjian Malaysia tahun 63. Jadi itu, ingat, kalau itu tidak ditunaikan seperti apa yang ada di sana, ini akan menjadi masalah besar. Ya, saya juga selalu beberapa kali saya nyatakan contoh macam perkara 122 dalam perlembagaan persekutuan di mana hak TYT untuk melantik hakim-hakim. Sebab di Sabah Sarawak ini kita ada Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Pada tahun 1994 hak itu telah dihakis. Kuasa itu telah ditarik balik tanpa perbincangan dan kerajaan Sabah. Ya. Dan apabila kita minta supaya Dewan ini perbaiki kesilapan dia cakap rujuk berarti mahkamah. Jadi mana boleh kita rujuk balik-balik di mahkamah? Hendakkan juga yang ini pun kita pergi rujuk di mahkamah. Sampai bila? Apalah arti perjanjian itu kan? Sedangkan perjanjian itu sudah ditandatangani. Jadi itu harus sangat penting bagi kita untuk pihak kerajaan persekutuan ini mengambil serius lah.